transform menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Untuk mengekalkan aktivis tu. Senario kita pada hari ini adalah Tuan Abdul Halim. Itu barulah kita buka untuk soalan. Dari segi JLC lah, ataupun mana-mana organisasi sekalipun, permulaannya selalunya biasa lah. Permulaannya dari segi konsep papernya, penubuhannya memang bagus lah. Dari segi matlamatnya, dari segi agendanya. Tetapi kemudian kebanyakannya akan lari, akan tersasar dari objektif sebenar. Jadi apakah puncanya dan bagaimanakah cara untuk kita meningkatkan keberkesanan dari segi pemantauan lah. Pemantauan supaya JLC dan organisasi yang berkaitan tidak lari dari matlamat asalnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya melihat antara punca JLC tidak melaksanakan apa yang ditetapkan untuknya adalah tiada accountability, kebertanggungjawaban. Jadi apabila berlaku kerugian dan sebagainya, apakah tindakan yang dikenakan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian ataupun permasalahan yang timbul itu? Itu yang kedua ya. Sebab kita lihat kalau untung dapat bonus yang tinggi dan sebagainya. Tadi apakah tindakan jika mereka rugi, apakah konsekuensinya? Jadi apabila tak ada konsekuensinya, jadi orang pun macam ambil sambil lewat saja. Nak buat macam businessman, tapi sebenarnya businessman dengan orang bekerja administrator ni cukup berbeza. Saya rasa mungkin banyakkan kita dah merasai macam mana nak jadi businessman yang berpeluh, yang tak tidur, yang menangis, yang macam-macam lah. Satu proses bukan yang mudah. Tapi kalau nak ikutkan, patutnya kalau kita lihat kalau JLC, macam kawan kita sebut dari pejabat besar kereta, dia dah dapat kereta besar, driver semua cukup, rumah lah. Ini semua sebenarnya tidak menentukan kejayaan. Kita tengok kadang-kadang orang kita daripada tak ada duit boleh jadi duit. Ini daripada ada duit habis duit. Dan kadang-kadang belanja pengurusan tu jauh lebih daripada hasil yang kita lihat yang berjaya dilaksanakan. Contohnya setengah-setengah agensi yang patut memajukan industri pertanian. Belanja untuk pertanian ni cukup besar. Tapi kenapa hasil ni tidak ada? Saya pergi ke Chowkit beli rambutan, Thailand. Beli membelam, Thailand. Ini mata kucing, dah tentu Thailand. Jadi saya pun tak tahu, ini Kobe Indonesia. Jadi tak ada yang kita sampai harap saya paku je yang daripada Malaysia. Itu pun tidak melalui agensi-agensi yang berkaitan. Jadi belanja pengurusan ni cukup tinggi. Dan lama-lamanya dia mati sebab pengurusan dia. Jadi lebih kurang begitu lah tu. Jadi patutnya kita ni sebenarnya daripada perancangan itu, kita sebenarnya seharusnya melihat pada macam mana orang berniaga. Saya ada seorang kawan yang berniaga. Dia mengedar tepung saja. Dia mengedar tepung Diomax. Duduknya di Temeloh, datang ambil Diomax di KL hari-hari. Pergi pagi, daripada orang susah bangun pagi pukul 2 pergi menori getah dulu. Lepas tu lepas menori getah pergi ke sekolah ni masa budak-budak. Lepas tu pergi pula collect macam-macam barang-barang second hand, barang-barang buang ni. Jadi satu hari tu rehat dia betul-betul ni lebih kurang 3, 4, 5 jam saja. Jadi bila dia bekerja, dia tahu kesusahan bekerja. Tapi malangnya bila kita cerita pasal orang JLC ni, saya tak nampak kita biasa faham keadaan bekerja ini. Kerja ni bukannya mudah. Jadi sebabkan kita tidak melalui kesusahan, kita sukar hendak menilai kesenangan atau menghargai kesenangan. Dan sebab itu juga produktiviti kita jatuh. Daripada satu lori yang kawan saya ada ni, dia punya bisnes dah lebih pada $500 million. Dan mungkin tahun depan ni bisnes dia mungkin 700-800 juta daripada kosong. Tapi JLC ni tidak daripada kosong. Semua ada.
Jadi ini balik kepada attitude kita sendiri. Yang saya risau sebenarnya. Kadang-kadang kita mungkin elok kita susah mula-mula, lepas tu kita senang, lepas tu kita lupa. Kalau kita bekerja mungkin dibayar gaji, kita tidak memainkan peranan kita pasal kita gelap mata tengok kemudahan yang ada di sekeliling kita. Jadi itu mungkin yang sebabkan kita tersasar. Tapi masalahnya kalau seorang tak apa, tapi banyak kita macam tu, kita tak sedar. Tapi kawan saya itu, pasal dia datang daripada China dulu, keluarga dia daripada China, dia tidak bekerja 1 hari, dia tak dapat makan 2 hari. Jadi disebabkan itu dia bekerja bersungguh-sungguh. Tapi kita alhamdulillah di sini Allah bagi macam-macam, tak kerja pun kita boleh pergi tolong, paklong lah semua, betik, ambil baling biji rambutan ini 5-6 tahun dah boleh makan rambutan yang sama juga. Jadi ini menyebabkan kelemahan kita. Dan yang subsidi itu ia juga, tapi kadang-kadang mungkin ada perlu subsidi sedikit banyak. Pasal kalau orang yang meniaga di sini dia tahu apa keperluan subsidi itu, kadang-kadang susah sangat. Susah kita nak bayar elektrik tak ada, kereta nak kena tarik, alung nak kena bayar, semua ni alung nak tunggu kat luar lagi. Jadi ini laluan kita yang susah. Tapi kadang-kadang kita tidak dapat menghargai kesusahan itu. Seharusnya menyebabkan kita sedar, menyebabkan kita bersungguh-sungguh. Tapi jika dilihat dalam kebanyakan CEO GLC ini, benda ini tidak faham. Jadi apa yang kawan kita tanya tadi, dia tersasar. Dan mungkin orang yang patut memantau dia pun tersasar juga. Jadi dah bila banyak tersasar tu, nak capai tu susah juga. Kecuali kita balik kepada asal matlamat kita, tujuan kehidupan kita. Hari ini tujuan kehidupan kita macam saya sebut tadi mungkin masih sama-sama. Dan mungkin menjawab accountability tadi, kita kena biar rakyat lah, biar pengguna kita, semua pengguna kita lah yang patut buat bising. Sebab tu yang kita panggil hari ni, supaya kita ramai-ramai boleh buat bising. Pasal kita buat, kalau kita tak buat, siapa nak buat? Akhirnya kita juga yang nak susah. Kalau pada setengah-setengah orang tu dia dah dapat duit banyak, rumah pun, siapa yang ada rumah di Gold Coast? Kalau siapa ada rumah di Gold Coast tak payah hadiri kita punya forum hari ni. Tapi saya rasa kebanyakan tak ada. Jadi eloklah kita cari jalan untuk fokus macam mana kita nak tolong kita sama-sama kita ni pengguna. Dan akhirnya kuasa ada di tangan pengguna. Jadi kita kena pegang. Kita gunakan kuasa pengguna dalam keadaan yang fokus melalui platform-platform tertentu kan. Macam cahaya lampu ni sebenarnya dia tidak fokus, tapi bila fokus dia jadi laser, potong pun luka. Ya. So mungkin boleh jawab soalan itu tadi dah sikit ya. Sebenarnya pihak kerajaan pada waktu dan ketika ini telah memperkenalkan satu program, dia panggil program transformasi GLC. Ya. Di dalam ini ada 3 prinsip yang diperkatakan, iaitu yang pertama, asas pembangunan kebangsaan yang saya bacakan di sini. Program transformasi GLC merupakan subset strategi pembangunan kebangsaan yang meliputi prinsip pertumbuhan dengan equity, peningkatan menyeluruh faktor produktiviti, pembangunan modal insan, dan pembangunan masyarakat bumi putera. Itu asas yang pertama ya. Yang keduanya ialah tumpuan prestasi. Rasional yang menyokong program transformasi GLC ialah pembentukan nilai ekonomi dan nilai pemegang saham melalui peningkatan prestasi GLC itu. Oleh itu, polisi panduan dasar dan inisiatif yang tertentu akan didorong oleh prinsipal melalui prestasi dan meritokrasi yang merupakan salah satu fokus pembangunan kebangsaan yang dinyatakan di atas. Yang ketiga, pentadbiran nilai pemegang saham dan pengurusan pemegang kepentingan. Program transformasi GLC yang diterajui oleh pihak kerajaan mengiktiraf hak dan penguasaan pemegang saham dan pemegang kepentingan yang lain. Oleh itu, dasar yang dilaksanakan bukanlah dalam bentuk syarat-syarat tegar, tetapi dalam bentuk garis panduan dasar yang harus dilaksanakan melalui lembaga pengarah GLC selaras dengan pentadbiran syarikat yang baik. GLC juga diperlukan memelihara kepentingan pihak berkepentingan yang lain, iaitu terutamanya kaki tangan, pelanggan iaitu pengguna, pembekal dan pihak kerajaan yang juga sebagai badan pengawal atur dan pembuat dasar.
Jadi program ini tuan-tuan sedang dilaksanakan dan telah pun diintroducekan oleh pihak kerajaan. Tapi persoalannya di sini ialah sejauh manakah pihak-pihak yang meneraju GLC ini akan dapat mencapai melaksanakan apa yang ditentukan secara dasar dan prinsip oleh pihak kerajaan. Jadi di sinilah saya lihat pentingnya kita sebagai sebuah badan pengguna dan kita juga sebagai pengguna yang berkepentingan di dalam GLC ini sama ada secara langsung atau tidak secara langsung. Secara langsung bermakna mungkin kita juga ada menyimpan saham di KWSP ke di mana juga dan ada kepentingan di GLC tersebut, atau secara tidak langsung kita sebagai rakyat Malaysia yang membayar teks mempunyai kepentingan dalam kewujudan GLC ini, dan kita perlu secara kolektif bertindak untuk menentukan pihak-pihak yang menjalankan dan mentadbir GLC ini tunduk dan patuh kepada agenda besar yang ditentukan oleh pihak kerajaan tentang penubuhan mereka. Yang pertama mungkin kita perlu lihat, kita perlu meneliti, pasal kita difahamkan kebanyakan CEO atau ketua pegawai eksekutif GLC ini, mereka ini hidup dengan penuh kemewahan. Dan di dalam GLC tersebut juga kita diberitahu jurang di antara pendapatan mereka yang duduk di atas dan kaki tangan dalam GLC itu pun amat besar jurangnya. Jadi di dalam GLC tidak menjadi satu benda mustahil. Kerani-kerani dan bekerja dan sebagainya itu mungkin gaji 1,200-800 pun ada. Tetapi jurangnya dengan CEO dan beberapa kerat lembaga pengarah yang mentadbir mungkin sampai 500,000 pada dia gaji sebulan. Ya. 1 juta, 2 juta bonus. Staf bawah dapat 2-3 ribu je buat balik. Anak 5 orang, kereta nak bayar, rumah terbengkalai, macam-macam. Adakah wajar ini kita teruskan? Ataupun sudah sampaikah masanya untuk kita sebagai satu badan NGO yang mempunyai kepentingan juga dalam negara ini sebagai pengguna memberitahu, mengenengahkan kepada pihak tertentu agar perkara-perkara anomalies yang seperti ini dilihat sekali lagi dan mereka yang menjalankan tanggungjawab dalam GLC ini lebih accountable di atas tindakan mereka. Ini perlu kita soali, kita perlu kita fikirkan pada hari ini, pada akhir sesi nanti perlu kita merumuskan sesuatu untuk kita sampaikan kepada pihak yang berkuasa. Saya amat setuju tadi itu. Gaji yang dibayar kepada head of GLC ini amat besar. Dan kita juga pernah mendengar ya, dalam tahun ini satu GLC di mana pada tahun lepas keuntungannya agak tinggi, tahun ini keuntungannya agak menurun. Tetapi CEO-nya mengambil dia punya bonus sampai 2 kali ganda. Staff ke bonus tinggal sebulan je. Jadi mereka yang menentukan ke mana arah tu hala tuju. Adakah wajar? Dan ini GLC sini akaun diorang boleh kita teliti melalui SSM. Kita akan meneliti dan melihat. Dan kita akan lihat anomalies ini nanti dan kita akan ketengahkan, insya-Allah. Tapi kita perlukan sokongan daripada pengguna. Lebih ramai yang bersuara, lebih berkesanlah apa yang kita sampaikan nanti, insya-Allah. Soalan saya di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang usahawan kepada GLC perbankan seperti SME Bank, CGC dan bank-bank yang lain itulah. Di mana adakah wajar pihak kerajaan ataupun pihak GLC itu sendiri mewajibkan mana-mana usahawan yang mendapat tender ataupun projek-projek daripada syarikat GLC ataupun daripada kerajaan itu sendiri untuk terus dia biayai oleh pihak-pihak perbankan GLC tadi ini tanpa ada kerenah-kerenah birokrasi. Memandangkan bayaran yang diterima oleh pihak bank tadi itu melalui terus daripada pihak kerajaan. Jadi pihak GLC sepatutnya tidak timbul isu-isu birokrasi. Jadi apa sahaja revenue yang hasil daripada projek tersebut
selepas ditolak modal kerja yang telah diberikan oleh perbankan tadi itu diserahkan balik pada pihak usahawan tadi. Berdasarkan pengalaman saya terlibat dalam bidang industri kreatif, kandungan kreatif, di mana saya membekalkan rancangan-rancangan televisyen kepada pihak RTM dan lain-lain. Pada permulaan saya menjalankan perniagaan ini dulu, bila saya mendapatkan khidmat, masa itu saya dapatkan khidmat CGC. Saya mendapat kontrak tawaran daripada pihak Kementerian Penerangan, iaitu untuk menyalurkan kandungan televisyen kepada pihak RTM, di mana buat pertama kali saya mendapat kontrak daripada pihak Kementerian yang berjumlah hampir 400,000. Apabila saya serahkan surat tawaran tersebut kepada pihak CGC waktu itu, mereka beri saya ada 2 sebab permohonan saya ditolak. Kononnya, satu, saya ada isu kewangan. Kedua, ini pengalaman pertama syarikat saya mendapat projek kerajaan. Jadi di situ saya rasa, kalau ini birokrasi yang timbul, maksudnya tak bolehlah orang lain menjadi usahawan baru lah. Semua kena ada pengalaman dulu. Jadi kalau tak diberi peluang, macam mana nak ada pengalaman? Jadi apa tindakan saya sampai itu? Saya selesaikan masalah isu kewangan saya. Kemudian saya jumpa balik buat rayuan. Tolak juga, disebabkan dia kata rekod awak terdahulu. Lepas saya dah kita cari ikhtiar untuk selesaikan juga, tapi bila kita apply sekali lagi, rekod awak terdahulu tidak memuaskan. Selepas saya dah clear daripada pihak bank, jadi saya menggunakan pihak ketiga lah. Menggunakan pihak ketiga, akhirnya menyebabkan keuntungan saya makin kurang dan perniagaan saya pun tidak memperasangkan, sedangkan kita ada kos-kos operasi dan lain-lain. Dan keuntungan kita tu bukanlah keuntungan yang banyak, walaupun kita ni, itu pengalamannya dulu. Dan baru-baru ini, sekali lagi, masalah yang sama juga timbul. Apabila saya mendapat lagi satu tawaran dengan pihak kementerian, kali ini berjumlah hampir RM800,000, yang mana memang saya tak ada modal sebanyak itu untuk menjalankan satu projek tersebut. Jadi saya menyusulkan permohonan saya kepada pihak SME Bank, kepada pihak CGC, even kepada pihak Bank Simpanan Nasional. Malah dengan pihak Bank Simpanan Nasional, syarikat saya pernah ada buat pinjaman hampir RM300,000. Dan disebabkan kelembapan ekonomi baru-baru ini yang dialami oleh seluruh dunia, perniagaan saya terjejas dan saya ada pembayaran-pembayaran yang saya tertunggak. Dan Alhamdulillah kita dah restructure balik dengan pihak Bank Simpanan Nasional. Dan apabila saya mendapat tawaran daripada pihak kementerian, sebab tu sebagai seorang usahawan, bagi saya apa yang saya pinjam saya mesti bayar balik, tapi saya mesti mencari revenue ataupun sumber untuk bayar balik. Jadi apabila saya dapat tawaran daripada kontrak itu, saya bawa tunjuk kepada pihak Bank Simpanan Nasional. Pada mulanya saya jumpa Bank Simpanan Nasional dulu. Saya kata, look, I dah ada satu projek yang mana insyaAllah hasil ini saya boleh offset balik whatever yang I pinjam dengan you, provided I need you to help me to finance this project, supaya I boleh siapkan projek ini. Dengan keuntungan yang ada itu, bolehlah sebahagiannya ditolak daripada pinjaman saya dahulu. Terus kepada soalan ni. Jadi soalan saya tadi itulah, kerana birokrasi ni, maksud saya tadi ni, supaya pihak-pihak bank ataupun GLC perbankan ni terus tanpa banyak soal, sepatutnya untuk terus memberi bantuan kepada mereka yang dapat projek-projek melalui kementerian ataupun agensi GLC tadi ni, tanpa ada kerana yang lain. Itu saja. Baik, terima kasih. Menjadi masalah. Saya ada kawan-kawan di sini. Mari kita ke depan sekejap. Kita tengok apa benda ada kat sini. Cik Mi ada, Cik Mi. Yang mereka lalui, ya. Jadi kita harap benda ini tidak terjadi lagi, dan kita harap beramai-ramai juga yang kita ada, kesungguhan yang kita ada, kes-kes perumahan yang telah menjadi paku buruk selama 20 tahun lebih, alhamdulillah dapat diselesaikan, di mana pihak bank telah menarik balik kes-kes bankruptcy yang dalam masa less than few months, biasanya perkara ini tidak terjadi. Jadi kita harap dalam konteks yang sama, bila kita bawa perkara ini esok dengan sokongan semua yang ada di sini, kita harap benda dapat diselesaikan. Dan sesiapa kepala-kepala GLC yang agak
yang tak dapat digunakan dengan baik, kita minta ganti orang lain. Jika kalau kita sama-sama mengkaji, mengira berapa ringgit seminit, iaitu saya dapati bahawa 1 minit dia bekerja satu hari, itu ialah ni 8 jam. 5 ringgit 1 minit. 1 jam 8 jam ke? 8 jam. Okey, 8 jam. Okay. Dia kira 20 hari saja. Okey. Kita ambil dulu. Jadi apa yang kita perhatikan bahawa begitu juga kalau kita perhatikan dengan Syabas. Syabas pun masalah yang kita perhatikan bukankah ini sebagai duit rakyat, duit penabung. Apa sebabnya yang kita boleh bagi sampai 85,000 ringgit sebulan? Sedangkan penabung kita perhatikan nelayan, petani, penarik getah semua. Aduh, kita begitu inilah. Jadi kita harapkanlah supaya dikaji balik. Memang kita perhatikan bahawa pihak pembangkang telah pun mengutarakan isu ini. Jadi saya harapkanlah melalui dengan Persatuan Pemuda Islam ini, kita sama-sama mendesak balik kepada kerajaan supaya dapat memanfaatkan kepada pengguna, iaitu pencarum-pencarum sendiri. Itu yang pertama. Tapi saya bincangkan balik dengan beberapa pegawai Tabung Haji. Dia kata apa tahu? Sebenarnya dia ni banyak company yang lain yang apa ni kan, dan dia punya status kalau dikajikan dengan orang yang lain, GRC yang lain, sikit sangat. Sikit je pun. Masya Allah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Pak Engku tadi, dia kata apa? Bila pension pun naik lagi tambah, bila gratuitinya. Jadi sekarang ni, saya pernah bincang dengan satu daripada pegawai CEO daripada seorang perumahan. Dia kata apa? He asked me, dia tanya apa? YB berapa dia punya gaji yang ada? Ni untuk makluman tuan-tuan semua ni, kami gaji bukan banyak mana. Saya punya gaji basicnya 6,800 itu ya. Dan 6,800 itulah YB. Tolonglah kita anak beranak lah, macam-macam lah semuanya poket kita keluar. Jadi apa yang saya cadangkan kepada sini, kita mendesak. Kita desakkan kepada, bukan setakat di parlimen saja, dengan Persatuan Pengguna juga mendesak kepada CEO jadi supaya dia ni. Dan lagi satu lagi, mengenai dengan CEO ini pun saya rasakan satu contoh yang lagi. Maklumlah KSN. Semua di mana perginya sekarang? Semuanya dia pencet dah. Begitu juga dengan kalau kita pastikan dengan polis dulu pun apa dia punya ni. Tapi kita yang betul lumusnya ni, aduh sian. Dah lah ni sampai bilik pun Allah mudah-mudah macam-macam lah. Jadi tak tahu kami ni macam wakil rakyat ni tak tahulah. Mungkin kita bila habis parlimen, kita akan menjadi sebagai mudah miskin yang ada. Ingat tuan-tuan, ingat jangan tuan-tuan ingat kita sebagai YB tu, dia hebatlah masa dia ni. Okey, apa yang saya nakkan satu lagi mengenai dengan pengalaman tadi kan, kita dapati bahawa KSN ataupun mereka tinggi ni lah, apa dia bisnes yang ada? Pengalaman bisnes, tapi dia tetap menguruskan ada. Tapi apa yang kita pastikan bahawa yang kita nakkan pengalaman iaitu bisnes itu oriented yang kita ada. Ini tak ada apa-apa pun diletakkan sebagai CEO di PNB itu ini. Apa yang dia ni? Jadi dia punya mentality yang tu tak ada. Baik. Okey, slide lagi. Ada satu lagi. Tolong satu lagi. Mengenai dengan dinar. Sebenarnya dinar ni memanglah baik. Saya setuju. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, dinar yang tak tahu, saya ada satu dinar tu, saya masukkan pada, kita gadaikan kepada Agrobank. Tak apa jadinya sekarang ni. Agrobank kata apa? Kita tidak mau dinar, kita hanya nakkan gold bar. Terpaksa kena ambil balik. Dan saya tahu bahawa saya beli dulu berharga dengan 500, sekarang ni dah naik 800. Saya sokong memang dengan Ustaz Alif, memang satu yang paling baik sekali kalau kita buatkan dengan dinar yang ada. Oleh demikian saya harapkanlah semua kita ni berubah kepada simpanan emas yang ada. Saya sokong. Okey, itu soalan. Terima kasih. Kita sedia maklum secara dasarnya GLC berperanan untuk membantu negara wujudkan ekonomi yang seimbang dan untuk membantu meningkatkan ekonomi bumi putera. Tapi malangnya kini kita lihat wujud kegagalan ataupun kelemahan dari segi kerana birokrasi daripada GLC sendiri.
Di sini adakah perlu kerajaan campur tangan bagi menambah baik peranan GLC sekaligus cuba untuk mengubah mindset daripada GLC, iaitu meletakkan KPI mereka adalah hanya keuntungan semata-mata, tapi mengabaikan aspek untuk meningkatkan taraf ekonomi Bumi Putra itu sendiri. Terima kasih. Mungkin ini perlu dilihat sebagai suatu amanah yang diberi pada mereka, dibayar dengan gaji lumayan, mesti menjalankan amanah dan tugas mengikut apa yang diterima. Itu satu. Yang keduanya berkemungkinan kalau kita lihat dan teliti, separuh daripada GLC ini merupakan syarikat-syarikat yang membekalkan keperluan asas kepada rakyat. Ini saya ingin ketengahkan seperti Syabas Air, Tenaga Nasional dan juga syarikat telekomunikasi. Baru-baru ini kita ada mengetengahkan satu isu di mana cara GLC ini yang telah di mana dulunya perkhidmatan ini dibekalkan oleh kerajaan seperti air, tenaga dan sebagainya. Tetapi kerajaan berpendapat ataupun melihat jikalau boleh dikopertiskan services ini mungkin meringankan sedikit beban kerajaan dari segi kaki tangannya dan keperluan asas dan sebagainya. Tetapi bila dikopertiskan kepada sebuah badan swasta ataupun GLC, mereka patut sedar bahawa dikopertiskan itu adalah dengan tujuan untuk meringankan beban kerajaan tetapi meningkatkan lagi prestasi kepada rakyat. Jadi bila mana mereka telah dikoperatkan, dibadankan sebagai sebuah badan swasta di mana the primary concern was profitability. Di sinilah agaknya tersasarnya tujuan mereka itu, telah lupa bahawa bila kerajaan menubuhkan, dimenswastakan services ini adalah untuk meringankan beban kerajaan tetapi meningkatkan lagi prestasi kepada rakyat. Tetapi mereka telah dikelabui oleh profitability semata-mata. Kerana kalau kita menjalankan sebuah syarikat swasta, memanglah kalau kita CEO, kalau kita boleh menunjukkan kepada board of directors tahun ni keuntungan kita berlipat ganda berbanding tahun depan, mesti kita mengharapkan bonus. Jadi mungkin inilah yang mendorong mereka ini mendapatkan keuntungan yang berlebihan tanpa memikirkan tanggungjawab social responsibility mereka terhadap services yang diberikan oleh kepada rakyat. Mungkin di sini nanti boleh kita ketengahkan ini kepada pihak-pihak tertentu di dalam hasrat kerajaan untuk menjalankan transformasi GLC ini. Mungkin kita boleh kata orang tu meningkatkan lagi perkara-perkara ini kepada kerajaan agar diambil kira bila nanti mereka ini menjalankan transformasi ke atas GLC dan CEO-nya. Resolusi yang kita hendak rumuskan adalah mungkin GLC ini harus diadakan atau diberikan KPI yang jelas lah. Contohnya untuk membantu dia dapat, contohnya katakan CGC lah. Okey, dia kena bantu 50 usahawan bagi dan berjaya dalam bentuk itu. Pasal kalau tidak, dia pun lebih keuntungan dia pun tak pandang. Dan saya yakin, saya melihat setengah-setengah kawan-kawan saya yang dia ada GLC tu pun mungkin tidak cantik untuk saya kata, tapi kan dia kalau orang yang betul-betul buat kerja ni kadang-kadang dia memang tak ada masa langsung. Tak ada masa kalau dia nak betul-betul nak tolong orang. Tapi kan kita tengok dia ni bercuti sana, golf sana, golf sini. Jadi kadang-kadang patutnya dia seharusnya mengambil tugas ini sebagai satu tanggungjawab yang berat, yang dipikul. Amanah ni bukannya mudah. Dan nak tengok berapa orang yang dia berjaya. Kalau setakat lulus talun, adakah itu satu kejayaan? Dan kalau kita lihat juga, kita lihat daripada bank ni, kawan saya dekat CIMB tu, kita nak mungkin selepas ini dia kena bimbing. Kalau beruk, sorry saya cakap ya, bukan beruk sebenarnya, orang hutan di sepiluk tu, ni betul ni, dia memang nampak joke. Beruk di orang hutan di sepiluk tu,
dia keluarkan daripada kandang, dia letak kat hutan, dia bagi pisang. Esok datang lagi, dia bagi lagi. Sehingga beruk tu biasa keluar mencari makan sendiri. Tapi kita bukan beruk ya. Kita bukan beruk, saya tak kata kita beruk, tapi maknanya layanan. Dan kalau kita lihat juga, katakan penyu di Rantau Abang, tempat rehabilitasi tu, penyu tu kalau 100, katakan 100 daripada telur yang menetas, kalau terus ke laut, nombor 1 dia kena makan di anjing, lepas tu dia kena mungkin makan di ikan, makan di burung, makan di bapak penyu sendiri pun dia juga. Akhir-akhirnya hidup ikut dia apa yang dia kata, mungkin 1 atau 2% saja hidup jadi penyu besar. Jadi sebenarnya usahawan kita pun kadang-kadang perlu melalui satu proses yang amat dahsyat. Tapi bila dia lepaskan penyu itu di masa dia dah lebih besar, maknanya chances dia untuk berjaya adalah lebih. Jadi kita nak JLC juga memainkan peranan dalam konteks ini. Maknanya bukan tentu memberi loan tidak bererti kejayaan. Kadang-kadang beri loan tu bawa dia di bankrupt je. Jadi dia kena hands on, bawa dan pimpin supaya kita mendapat bimbingan dan bantuan. Dan mungkin macam YB pun dia kena tolong juga. Tengok kita nak berjaya, mungkin kita kena letak dekat YB, okey berapa usahawan yang boleh tolong bantu. Pasal YB ada kemudahan, boleh telefon bank ni tolong ni tengok. Maknanya ada network dia supaya akhirnya daripada satu kawasan mungkin ada 10 usahawan. Kalau dah ada 200, dah banyak mana usahawan. Ini usahawan nak keluar seorang pun bukannya mudah. Jadi akhirnya sebab tu kita nampak banyak yang gagal. Yang kalau kita nampak jaya dalam pemberian loan yang banyak mana. Tapi itu pada kami di Persatuan Pengguna Islam, itu bukan measure kejayaan. Measure kejayaan yang mana orang tu dapat berdikari, hidup dan membantu pula selepas itu. Jadi resolusi yang kita akan cuba buat hari ini untuk kita serahkan esok ya, adalah ke arah menentukan JLC ini memainkan peranan dia sepenuhnya. Seperti dia amanahkan, bukan setakat tolong nak bagi tangan bertakut, dia tak mahu, nak bersungguh-sungguh dan menjadi tanggungjawab dia. KPI JLC adalah menentukan kejayaan usahawan yang dibantu. Kita boleh tanya berapa orang dia, saya tak yakin sebenarnya. Saya cerita betul, kalau nak tengok daripada bilangan usahawan memang amat kurang. Dan kita pun juga jangan silap, usahawan ni dia berjaya bukan masa setahun. Kadang-kadang dia buat satu setahun, dia kena bawa, bimbing. Mungkin setelah 5 tahun, macam penyu tu, kalau penyu pun kita boleh jaga, apa lagi usahawan. Akhirnya kalau kita tidak bantu, esok yang kita dapat macam hari ini, bukannya usahawan yang kita dapat. Contohnya graduan banyak, berpuluh-puluh ribu graduan dekat universiti, kerjaan dah offer, masuk je, dia masuk untuk bankrupt je, jatuh untuk bankrupt. Bagi loan dia pun tak tahu, dia tengok duit, banyak duit ni, dia ingat hari-hari dapat duit macam tu. Lama-lama dia belanja langsung sekejap je. Bila dia kena blacklist saja, habis. Dia belum bankrupt, dia blacklist tu dia dah mati, dia mula dah termakan kain. Lama-lama tak ada apa yang ditinggal. Jadi akhirnya yang susah negara kita susah. Bila negara kita susah, semua masyarakat kita akan merasai. Tidak siapa akan untung bila kita lihat antara masyarakat kita yang sakit ya. Contohnya kalau kita sakit tangan, takkan kepala kata bagus dan kau yang sakit, bukan tangan, bukan aku yang sakit. Dia semua adalah sekali. Jadi dalam konteks kemakmuran negara, kita harap JLC bersungguh-sungguh dalam membantu. Jangan buat kerja sambil lewa macam main-main daripada saya. Dan dia bukan dibayar untuk kata orang, untuk main golf. Baik. Ini MGC yang tadi disebut tadi, syarikat yang baru-baru ni, Bank Negara, RAID, lepas tu KK RAID mereka, PPIM pun buat laporan polis sebagainya. Jadi saya di pejabat saya, di mana beberapa ahli-ahli konsultan syarikat pendanaan datang mengadu. Jadi dia tanya saya, dia nak jumpa dengan PPIM. Saya kata PPIM most welcome, we can come and see them. Yang mereka tak puas hati kerana pertama sekali ialah melibatkan ramai ahli-ahli mereka yang telah mengharapkan pendapatan dan perniagaan itu, dan mereka sepatutnya datang hari ini. Saya galakkan mereka datang untuk KIM hari ini, tapi kata dari tak mau datang, dia nak buat solat hajat kata. Jadi pasal apa? Bagi saya hari ini, kita kerajaan dan saya forum ni, kita kena buat satu resolusi di mana MGC ni, Money Game Company ni, yang berkeliaran kan, yang dapat lesen daripada KP dan KK, ada setengah tu tak ada syariah, compliance dan sebagainya.
Jadi saya nak showkan sini bahawa kalau bolehlah bekas-bekas menteri ni, bekas-bekas KSU ni jangan jadi pengusi saya sebut. Betul tak? Betul. Kerana apa? Pasal mereka itulah orang-orang kita ni pun percaya, yakin dan kita labur. Dan cakap-cakap ni saya tengok balik-balik the same player. Dia tukar apa kata? Dia pilot sama, kapal terbang dia lain je. Nama dia lain tadi. Jadi resolusi pada health fair saya ni kita kena mengambil satu peringatan di mana perdagangan yang terbaik ialah kita kena tengok dari segi halalnya. Macam contoh macam perdagangan emas. Emas adalah the best investment. Saya pun cuba nak masuk tapi saya pun was-was. Tapi hari ini saya nak Tuan Halim boleh berceritakan tentang dari segi hukumnya. Dari segi hukumnya sekarang ni. Pasal mereka kata pengurusi fatwa Tan Sri Syukur mengatakan bahawa pelaburan emas haram. So mereka nak jumpa dengan Tan Sri Syukur. Mereka pergi pejabat Tan Sri Syukur tak mau jumpa mereka. Dia kata JAKIM tak kooperatif sebagainya. Mereka tak puas hati. Jadi kita kena tolong mereka. Kita kena educate mereka. Kalau boleh, mereka bukan saja solat hajat ni. Kalau boleh, dia kena buat solat taubat. Saya nak tanya nama. Pasal ada saya benar. Pasal apa? Hari ni ramai orang, macam kami di Yayasan Belia, kita punya perkataan adalah objektif kita adalah to drive Malaysian business success by helping youth help themselves, support them through mentoring, coaching, and to avoid them from nightmare. Igawan malam. Saya dengan Tok Ki ni dah banyak igawan malam dah. Sampai dia botak, saya dah putih yang buat dah. PPM 15 tahun, pusing ke 51 tahun. Kami dah 51 tahun. Pengguna, jadi mangsa. Daripada Labu Peram, sampai Tok Ki Labu Peram, rumah dia kena bayi tai, sampai kena bomo, sampai kawan-kawan saya semua yang dah meninggal pun, orang tak nak pergi. Pasal kolek duit haram. Tapi hari ni, sistem dah berbeza. Dia panggil bekas menteri datang merasmikan dengan kompang, dengan sebagainya. Jadi kita percaya lah, masuk. Lepas tu habis. Sampai kat setengah tu kita ni bila orang tu meninggal tak nak pergi. Apa dia tipu aku berapa juta dah. Satu. Yang kedua pula, yang dah kaya ni tak bertambah kaya. Kan? Saya pun tak faham lah. Bagi saya tak kaya tak apalah, biar saya kaya hati saya lah. Jadi hari ni penting bagi kita, kami di Yayasan Belia, kita nak bimbing belia-belia kita ni jangan terlibat dalam skim-skim sekian. Contoh satu skim dulu, skor A. Habis anak saya dikacau ni di universiti. Sampai anak saya tak bertumpu dalam perjalanan universiti. Dia kata, no, you don't worry. Dia kata, no, Bapa. I want to help you so that I can help you to pay your expenses. What for? You study sampai lagi habis. Saya argue. Tapi alhamdulillah dia dengar saya. Alhamdulillah dia dah grad. Tapi kawan-kawan ni ramai. Pasal mereka tak boleh pegang duit. Jadi kita kena ambil ketetapan ni. Pada hari ini soalan saya pertama ialah dari segi syariahnya. Saya nak kalau boleh Tan Sri Syukur tampil balik berdepan dengan isu ni. Sampai mereka kata dengan saya, dia tak percaya. Saya kata kalau you tak percaya pengurusi fatwa Islam membuat pandangan, siapa lagi nak percaya? Kalau you tak percaya dengan bank negara, bank mana you nak percaya? Kata bank negara ni memanglah mau pilihan raya, habis dia sapu duit ni. Mana boleh. Kalau you tak percaya dengan polis, siapa lagi nak percaya? Jadi hari ni kita kena ingat. Okey, terima kasih. Mungkin juga banyak yang tak faham dan sebagainya. Mungkin slide saya yang last tadi itu penting untuk lihat bagaimana sebenarnya apa yang berlaku ni. Rasulullah dah tunjukkan pada kita bahawa kita, kalau sistem ekonomi sekarang ni merupakan sistem kapitalis, sistem modal. Sistem modal ni sistem kredit, sistem pinjaman. Sekarang siapa yang tak pinjam lagi dah? Semua orang pinjam. Budak-budak belajar sekolah universiti dah kena pinjam PTPTN. Saya di GLC juga, saya di Multimedia University. 15 tahun yang lalu, waktu kami memulakan universiti itu, tahun 1997 dulu. Masa tu kita panggil Universiti Telekom. Fee dia RM7,000 je setahun. Sekarang ni dah RM14,000. 50% increase. Kenapa jadi RM14,000 tadi? Itu saya kata tadi, wang itu tadi nilainya sudah tak ada kerana dia dalam bentuk kredit. Rasulullah SAW telah menyatakan dalam doanya, tiap-tiap hari dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku daripada menjadi orang yang berhutang. Maka ditanya sahabat, kenapa engkau tak nak jadi orang yang berhutang? Apa pesan Rasulullah? Mereka yang berhutang itu apabila berbicara dusta,
apabila berjanji, mungkiri. So that's why now, kita phone bunyi, tret. Bang, phone bunyi bang. Biarlah, si Mat tu, aku hutang RM50 tu, sibuk hari-hari nak minta. That is the smallest aspect of lying, menipu. Jadi semua orang sekarang ni jadi CEO, jadi apa segala macam, kalau boleh nak menipu pagi petang siang malam. Polis pening kepala, sana sini orang menipu. Yang atas tipu, yang bawah-bawah tipu atas, sana sini. Semua orang kena tipu, semua report sana sini. This is facts yang Rasulullah telah beritahu 1400 tahun dahulu. Maka sekarang ni, the system that we are practicing is a credit system. Sistem hutang yang kita amalkan. 10 tahun yang lalu, juga di bangunan bertuah ni, saya ni, bangunan ni dulu ni sekolah saya ni, sekolah menengah Maxwell Kuala Lumpur. Ni saya ni, anak Kuala Lumpur ni, tempat jin bertendang keliling ni semua. Dengan pelacurannya, dengan gangsterismnya. Kemudian dia buat PWTC. Nah, 10 years ago, di conference yang pertama dibuat dalam dunia ni tentang permulaan dinar dirham, saya telah bentang. Saya kata perbankan tidak pernah membantu ekonomi. Depan saya masa tu beribu, tapi 300 adalah bankers. Tengah-tengah dia dengar. Saya kata bankers, you tak pernah tolong pun orang. Kenapa? Kenapa saya kata? Kerana contoh saya kata, sekarang ni Proton buat kereta, Proton ada kepakaran buat kereta, tapi tak ada duit. Pergi bank, dia kata, oh you nak pinjam, you nak buat kereta, okey, kita bagilah berapa you nak, 10 bilion lah, pakai ambil. Now Proton pun buat kereta dengan duit 10 bilion. Bank peduli tak dalam Proton buat untung ke tak buat untung? Tak pernah peduli. Kereta pun dah siap, nak jual, kena jual mahal. Pasal baru, nak lawan yang lain, rakyat pula tak boleh beli. So buat macam mana? Bank kata, tak apa, yang nak beli kita bagi orang pinjam. So bank makan dua tempat. Dia duduk kat sana, duit orang punya, yang bagi dekat dia. Lepas tu orang lain yang meniaga, oh you nak pinjam, okey, nah ambil duit. I don't care, Proton you punya kereta boleh jual tak dijual, I peduli apa. Yang I tahu tiap-tiap bulan you bayar. Now pengguna pula nak beli kereta, tak duit, pinjam dengan bank. Makan dua tempat, I kata. Bunga you makan, sebab tu perut habis boncet dah meletup semua dah. Dua-dua tempat you makan. Bukan duit dia pula tu. Duduk tengah-tengah. Sini you makan, sini you makan. Lepas tu you kata you tolong ekonomi ke? Bullshit, saya kata masa tu. That was 10 years ago. Senyap semua bankers. Kemudian dia orang press tanya, jawab soalan saya. Okey. Itu akan sampai tu. Akan sampai. Pasal kebijakan tak jelas ni, orang tak faham. So dia orang minta solution apa? Solution yang saya kata, you tolonglah dua-dua. Ya. Saya kata sekiranya macam contoh Proton, sekarang ni masa tu harga Proton Saga 19,000. Saya kata kalau you buat cara ni, harga ni akan jadi 5,000 je. Dia kata cara macam mana? Bukan Proton, saya cerita Kancil tu, Kancil. Bukan Proton, Kancil 19,000. Now, kalau you bersama-sama dengan Perodua bagi pelaburan, jangan fikir pasal nak bunga, semua cost akan reduce because there is about 1,000 vendors are supporting dan semuanya buat pinjaman bank untuk satu kereta. Maka semua interest bunga ni semua diturunkan, the cost of production of one car will become 3,500. Therefore, kalau you jual 5,000 pun, you akan still untung, you akan share. Tepuk tangan, bagus betul, cadangan yang hebat. Kemudian masa lunch, tepuk belakang saya.
Halim, you very good punya presentation ni dan sebagainya, tapi then our untung jadi sikit lah. Itu that's your problem. Okay, so that is the issue of bank nipu sana sini kerjanya, so tak nak tolong. Okay, now tentang pelaburan emas tadi, oleh kerana the system tu dah memang corrupted, the system yang kita practice sekarang ni. So in the case of buying gold, beli emas, it's not about buying and selling. Kalau you bertujuan beli dan jual, beli hari ni niat nak jual kerana harga naik, riba, haram. Beli hari ni, nawai itu nak jual kerana harga naik, itu you main judi namanya. Sama macam main saham. Ini saya dah cerita lama dah. Ini bukan cerita orang Islam, cerita daripada Yahudi sendiri. Dia yang buat sistem saham ni semua ni. Kalau you beli saham satu-satu syarikat kerana nak melabur dengan syarikat tu, fine, dan nak dapat untung, akhir tahun dapat dividen sebagainya, clear. You terdesak, perlukan duit, you jual. That is very clear. Itu pelaburan. Tetapi jika belilah saham emas, belilah saham tinggi 3, beli, nanti naik, itu you tikam nombor. Baik tikam nombor kalau you dapat nombor. Pasal kalau tak naik dan what happen? You rugi, kan? Because you beli, nak jual kerana you dengar orang cakap naik. Itu judi. That is not clear. Sama dengan emas. So you beli untuk kerana tahu nak simpan. That's it. Finish. You terdesak akan datang, perlukan, you nak menjual, okay fine. Nawai itu kena tepat dari masa awal. Hibah tu hibah yang 2% bulan ni macam mana? No such thing. Pasal bila you nak kata terminologi je. You kata hibah, tapi you fix kan. Bila you fix, ini you mendahului Allah. There's no such thing as you can fix something. Because bila you tetapkan sesuatu, you tahu ke you akan dapat banyak tu? Sekarang ni kejap lagi you jalan ni, you tahu you hidup ke tak? Itu pun you cannot say. Macam mana you boleh promise dekat orang hibah 2%? Itu haram, tak boleh. There's no such thing. No such thing as you bagi figure. Tak boleh bagi figure. You kata there will be an hibah. Berapa tak tahu. Tapi dalam bisnes sekarang yang menipu ni, tak boleh. Orang tak you know, dia tak mau masuk, tak attracted, terpaksa juga bagi. Therefore they fall into the spray. Ni perangkap-perangkap syaitan yang kita terkena. Wallahu a'lam. Yang ada daripada mungkin beberapa ulasan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ataupun fikiran, supaya mereka boleh menjadikan bahan ini sebagai bahan retorik bila nak pilihan raya besok. Saya pun tak tahu selepas 55 tahun untung jadi Melayu ataupun tidak. GLC yang ditubuhkan oleh kerajaan ini, saya pun tak faham lah. Orang Melayu ini, kita tengok sah usahawan-usahawan Melayu renggang. Saya boleh kena cakap ni sebab air saya dah tak ada. Nak tangkap-tangkap lah. Nak kata resis pun resis lah. Lagi baik saya bagi tu benda yang betul. Kita usahawan-usahawan Melayu macam ni, kita punya sah kita renggang. Kita nak comparekan dengan usahawan-usahawan Cina, rapat serapat-rapat. Kita beli barang, terpaksa beli barang dengan Cina. Kita proses. Orang Melayu ni semua dia boleh buat. Apa benda pun semua dia boleh buat. Tapi bila bab marketing ni hancur. Kita ada satu GLC, saya sebutlah Petronas contoh dia. Kita ada 1,001 Petronas di seluruh negara ini. Saya sebenarnya usahawan yang buat roti. Dia minta saya supply seluruh Petronas. Macam mana saya nak buat roti, nak supply ke seluruh Malaysia? Saya dengan dia, you bagi saya peringkat-peringkat. Saya buat di Negeri Sembilan. Cuba you bagi dekat saya Petronas seluruh Negeri Sembilan, you bagi kat saya dulu.
barulah saya jadi budaya maju. Bila makna saya dapat kontrak dengan Petronas di Negeri Sembilan, payment ataupun invoice tu, barulah saya boleh pergi dekat bank. You see, saya sudah dapat kontrak sama Petronas. Lepas ni mungkin Petronas boleh bagi sama saya Melaka, Johor, barulah orang Melayu boleh meniaga. Ini pergi ke Petronas. Oh, okey. You boleh sampai satu Malaysia. Gila. Saya tak ada soalan kepada PPM sebab dia orang ni baik sebenarnya. Dia ni suka jadi beg untuk kena tumbuk kan. Itu satu. Lepas tu saya pergi pula minta masa tu ada semedek tu ada macam-macam grant ni 1 hingga 38 grant. Orang Melayu ni satu dia ni tak pandai dia. Dia ni tak nak cari maklumat. Kalau kita tengok orang Cina, sok khabar dia pukul 6 petang dia ada satu tu. Sok khabar tu dia menceritakan apa yang berlaku hari tu. Orang kita ni selalu terlewat. Orang Melayu ni kalau dia tak dengki dia tak panggil Melayu. Kan? Itu masalah dia. So apa yang berlaku bila saya minta dengan Smedek, sebab saya punya kilang ni jauh sikit lah terpencil sebab saya ni niat baik nak tolong orang kampung. Dia beritahu kilang saya dalam hutan. Aduh, saya kata, saya pun tak apalah, saya tak ada rezeki, saya nak buat macam mana. Tapi ujung dia GLC ni saya harap generasi Y sekarang ni jangan perasanlah GLC boleh membantu anda semua. Anggap GLC ni adalah tempat yang terakhir di dalam kita punya model untuk menjalankan perniagaan jika kita ingin mendapatkan kontrak dengan mereka. Percaya cakap saya dah meniaga 16 tahun. 16 tahun saya meniaga. Super juga GLC hari ni TNB. Kita lewat sebulan potong dia api. Gila. Lepas tu di air pun dia charge lah kita lagi RM50. Kita punya wang cagaran RM200. Kita tak bayar RM150. Kenapa dia nak potong kan? Tapi ini hebatnya GLC. So dia akan untung berbilion-bilion. So kita pun dia tengok CSR dah langsung dah tak ada dah. CSR langsung dah tak ada dah. Lambat bayar sekarang sebulan potong. Ini yang berlakunya. So saya harap kepada adik-adik yang nak jadi usahawan-usahawan ni, fikirlah baik-baik. Fikir nak jadi usahawan ke ataupun nak makan gaji. Kalau saya kata makan gaji lah. Betul. Ini orang berniaga, dia punya pepatah dia jatuh dan bangun. Apa yang berlaku kepada usahawan Melayu, dia jatuh dia kena pijak. Nak minta pinjam dulu tak boleh. You punya tak record ni semua hancur. Dia kata nanti ni semua tak boleh bayar. Yang silapnya bukan kita. Ni yang depan-depan yang mengambil uban tu semua. Dia orang ni yang buat hutang dulu, lepas tu tak nak bayar. Lepas tu kita ni generasi Y yang jadi mangsa. Kita ni generasi Y yang hidup petik sen lampu pilih keluar. Dia orang pakai pelita, kita pakai air syapas, dia orang pakai air tinggi. Tetapi disebabkan dia orang ni yang kahwin 4, kita ni yang nak niaga. Dia tengok, ini Raimuddin Mak Harun tak boleh. Tapi kalau yang alloy dia senang datang. Orang Cina pun ada yang gagal meniaga tu. Jangan cakap orang Cina tak semua pandai meniaga tu. Tapi orang usahawan, dia bukan orang akademik. Orang usahawan adalah orang yang memikirkan, aku jual tapai pun aku dapat 800, aku kerja operator pun aku dapat 800, aku jual tapai lah. Kuat-kuat besok menang boleh pakai Ferrari kan, kalau aku berjaya kan. So dia punya kos melepas ni tadi yang menyebabkan dia nak jual tapai, sebab kelulusan dia tak tinggi. Kita pun pergilah buat pinjaman dekat bank. Kita ada SME, kita ada PUMB, dan tak boleh teraju. Saya pun pergi teraju. 60 juta kita tawarkan untuk bantu usahawan, 50 juta KRU dapat. Saya honok. Saya pergi teraju ni, dia punya office 7 bintang punya standard. Kalau tak saya tuan pergi, memang office GLC kerajaan 7 bintang punya hotel. Saya bagi dokumen saya sampai sekarang, lepas 4 bulan pun dia pun tak jawab. Terima ke, tak terima ke, tolak ke, tak tolak pun dia pun tak boleh jawab. Ini terajunya perangai. Okey, ini satu saya cakap. Agensi kewangan kerajaan ni, perangai buruk dia. Kalau orang Melayu hantar dokumen, dia cari kat mana dokumen. Kuman tu, buat paperwork tu. Kita ni bukannya orang cerdik pandai, kita pun hantar paperwork. Dia kata ni satu ni Wahab itu kuman. Sedangkan kalau dia tolong kita, kita akan jadikan dia gajah lah dengan duit pinjaman yang kita dapat tu.
Betul? Ini masalah orang Melayu. Bila kita hantar paper dia dekat bank, gantikanlah bank nak tolong. Sebab itulah kerajaan ini dia buat tabung usahawan, dia buatnya SME, sebab bank takkan tolong orang Melayu. Kalau nak tolong juga, kenalah cari pengurusi yang ada background politician apa semua, barulah dia nak tolong. Kalau tidak, sebab saya dah meniaga. Bagi mereka yang memiliki aduan atas segala-gala benda, sediakan meja aduan. Meja aduan ada borang, sila isi.